Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar semua. Apa kabar hari ini? Cikgu ingin berkongsi satu ilmu yang sangat berguna, yaitu langkah mudah menulis karangan menggunakan teknik gerabak ilmu. Jadi, cikgu harap para pelajar boleh mendengar dan memanfaatkan ilmu yang cikgu kongsikan ini. Baiklah, cikgu akan menerangkan konsep teknik gerabak ilmu terlebih dahulu. Sekarang pelajar boleh lihat gambar kereta api klasik. Cikgu pilih gambar kereta api ini sebab lebih senang untuk kita mengingat dan menerangkan konsep penulisan karangan nanti. Yang pertama, ini ialah kepala kereta api. Kedua, bahagian gerabaknya, gerabak 1, gerabak 2, dan seterusnya. Bahagian belakang kita anggap bahagian ekor kereta api. Jadi, dalam penulisan karangan, bahagian kepala ini melambangkan pendahuluan karangan, manakala bahagian gerabak pula bahagian isi karangan 1, isi karangan 2, dan bahagian ekor pula bahagian penutup karangan. Sebab sebuah karangan yang lengkap mesti mengandungi bahagian pendahuluan, isi, dan bahagian penutup. Kita akan masuk ke bahagian kepala kereta api atau pendahuluan karangan. Jadi, kita lihat kepulan asap yang pertama, yaitu ayat yang pertama. Kata kuncinya apa? Nyatakan isu atau perkara apa yang akan berlaku atau telah pun berlaku. Ayat yang kedua, kata kuncinya kenapa. Kita akan kaitkan dengan isu atau perkara yang berlaku itu dengan situasi sekarang. Kepulan asap yang ketiga mewakili kata kunci bagaimana. Ini kita kaitkan dengan tindakan terhadap isu atau perkara tersebut. Kepulan asap yang keempat, ayat penegasan. Kita akan kaitkan dengan kehendak soalan. Oleh itu, pelajar kena ingat untuk perenggan pendahuluan karangan ini, kita menggunakan 4 ayat sahaja. Dan cikgu tambah lagi satu kepulan asap, yaitu peribahasa ataupun ungkapan menariklah. Kamu boleh selitkan pada mana-mana bahagian ayat yang difikirkan sesuai. Baiklah, cikgu ulang semula. Untuk bahagian pendahuluan, cikgu menggunakan 4 susunan ayat, yaitu ayat pertama 1, 2, 3, dan yang keempat lah. Ayat pertama ini kata kuncinya apa? Ayat yang kedua kata kuncinya kenapa? Ayat yang ketiga kata kunci bagaimana, dan yang keempat yaitu penegasan. Jadi bagaimana pula para pelajar boleh ingat keempat-empat susunan ayat ini? Cikgu sudah sediakan formula yang kamu boleh ikutlah, yaitu E untuk aku, K untuk kena, B untuk bagi, dan P untuk penegasan. Aku kena bagi penegasan. Oke para pelajar? Baiklah. Kita akan terus membuat latihan pengukuhan. Cikgu telah paparkan satu bentuk soalan karangan lah. Soalannya berbunyi, cuti sekolah merupakan masa yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid bagi melepaskan tekanan pembelajaran di sekolah. Oleh itu, uraikan cara-cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Kamu kena tentukanlah perkara yang perlu dibincangkan atau kehendak dan juga kehendak soalan. Baiklah, kita pergi kepada contoh perenggan pendahuluan yang cikgu telah sediakan mengikut soalan tadi. Kamu perlu ingat, kita akan bincangkan tentang cuti sekolah dan kehendak soalan, yaitu cara-cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah. Ayat yang pertama, kata kunci aku ataupun apa. Kita nyatakan isu atau perkara yang berlaku. Contoh ayat yang pertama, cuti sekolah merupakan waktu yang dinanti-nantikan oleh semua pelajar. Kata kunci kedua, kena ataupun kenapa. Contoh ayat, hal ini disebabkan untuk mereka melepaskan tekanan pembelajaran dan memberi ruang untuk berehat daripada kegiatan sekolah. Kata kunci ketiga pula, atau ayat ketiga, bagi ataupun bagaimana. Contoh ayat, namun begitu, pelajar juga perlu bijak menggunakan masa cuti sekolah dengan aktiviti yang bermanfaat kerana masa itu emas. Cikgu selitkan peribahasa ungkapan yang menarik di mana-mana ayatlah yang kamu boleh fikirkan sesuai. Dan ayat yang terakhir yaitu penegasan. Contoh ayat, justru itu, mari kita bersama-sama
menelusuri topik tentang kepentingan mengisi masa cuti sekolah dengan aktiviti yang berfaedah. Itulah contoh bagi perenggan pendahuluan. Seterusnya, cikgu akan sambung menerangkan langkah mudah menulis isi karangan dengan menggunakan teknik gerabak ilmu. Cikgu masih menggunakan gerabak kereta api klasik sama seperti sebelum ini. Oke, untuk permulaannya, pelajar boleh lihat gerabak kereta api yang cikgu paparkan ini. Cikgu telah menggunakan 5 ayat, yaitu ayat 1 diwakili kepala kereta api, ayat 2, 3, 4, dan 5 ialah gerabak kereta api. Ayat 1 ni ayat 1 untuk kehendak soalan campur isi karangan. Ayat kedua pula berikan sebab. Dan untuk menyambung ayat 1 dan 2, cikgu telah menggunakan penanda wacana hal ini demikian kerana. Ayat ketiga pula siapa dan bagaimana. Penanda wacana yang sesuai sebagai contoh. Dan ayat keempat, apakah kesannya daripada contoh tadi? Penanda wacana yang sesuai, impaknya. Dan akhir sekali, pelajar perlu membuat penegasan seperti benarlah bahawa isi dan kehendak soalan menjawab kepada karangan pelajar. Tapi pelajar perlu ingat kesemua penanda wacana yang menghubungkan antara ayat 2, 3, 4 dan 5, pelajar boleh tukarkan kepada mana-mana penanda wacana yang pelajar fikirkan sesuai. Oleh itu, bagaimana pula pelajar mau ingat kelima-lima ayat ini? Senang saja, pelajar boleh ikut formula yang cikgu berikan ini, iaitu ayat 1 kata kuncinya K untuk kucing. Ayat 2 K untuk kami. Ayat 3 SB untuk suka berlari. Ayat 4 K untuk ke. Dan ayat 5 P untuk padang. Sekali lagi, cuba pelajar ulang. Kucing kami suka berlari ke padang. Jadi kelima-lima perkataan ini pelajar ingatlah supaya mudah untuk kamu hasilkan sebuah isi perenggan karangan yang baik. Baiklah, kita akan membuat latihan bersama-sama dengan menggunakan soalan yang sebelumnya, iaitu uraikan cara-cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi untuk isi yang pertama ni, cikgu berikan pelajar membantu ibu bapa di rumah. Okey, kita akan lihat. Jadi untuk ayat pertama, kata kehendak soalan campur dengan isi. Ayat yang kedua pula ialah kenapa dan penanda wacananya hal ini demikian kerana sepanjang cuti sekolah pelajar meluangkan masa yang banyak di rumah. Betul kan? Ayat yang ketiga pula adalah ayat contoh. Siapa bagaimana? Sebagai contoh penanda wacananya pelajar yang sebagai contoh penanda wacananya pelajar yang dengan tulang boleh membantu ibu bapa mengemas rumah dan sebagainya lah. Cikgu sudah masukkan simpulan bahasa ringan tulang. Manakala ayat keempat kesannya, penanda wacananya sekiranya perkara ini dilakukan pasti akan menyebabkan beban ibu bapa berkurang setelah penat bekerja. Dan ayat yang kelima adalah ayat penegasan, iaitu isi campur kehendak soalan. Benarlah bahawa, contoh ayatlah, benarlah bahawa membantu ibu bapa di rumah merupakan cara mulia pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Ini cikgu tunjukkan ini adalah bentuk setelah kelima-lima ayat tersebut digabungkan menjadi satu perenggan esei yang baik. Cikgu ingatkan sekali lagi formulanya, iaitu kucing kami suka berlari ke padang. Seterusnya pelajar, kita akan belajar bagaimana cara mudah menulis penutup karangan pula. Cikgu ulang sekali lagi, dalam gerabak kereta api pasti ada bahagian kepala, bahagian gerabak dan juga bahagian ekor. Dan bahagian kepala lambangkan pendahuluan sudah diterangkan di awal video. Dan bahagian
gerabak melambangkan isi karangan dan baru saja cikgu terangkan. Manakala bahagian yang ketiga yaitu bahagian penutup karangan. Okey. Di dalam penutup karangan ini terdapat 5 proses ataupun 5 ayat yang membentuk perenggan penutup, iaitu ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk perenggan penutup ini kita hanya ada 5 ayat, di mana ayat 1 kita akan menulis kesimpulan ayat 1 kita akan menulis kesimpulan pernyataan secara umum. Ini maaf pelajar, untuk perenggan penutup ini kita hanya ada 5 ayat. Ayat 1 kita akan menulis kesimpulan pernyataan secara umum. Yang kedua, kita akan kaitkan dengan tindakan terhadap kehendak soalan. Ayat yang ketiga pula kita akan kaitkan dengan kesan terhadap kehendak soalan. Ayat yang keempat pula adalah harapan setelah tindakan dilakukan. Dan ayat yang kelima adalah ayat penegasan. Jadi ada 5 ayat untuk pelajar ingat. Tapi seperti biasa cikgu telah buat ringkasan supaya mudah untuk kamu ingat, yaitu perkataan penyataan kita ganti dengan ambil perkataan nyata sahaja. Perkataan tindakan kita ambil tindak. Kesan case. Harapan kita ambil harap. Dan ayat penegasan kita ambil gasan. Jadi secara ringkasnya jadi nyata, tindak, case, harap, gasan. Pelajar perlu ingat ringkasan perkataan supaya kamu boleh ingat setiap ayat 1 apa, ayat 2 apa, ayat 3 dan ayat 5 lah. Tapi untuk mudah lagi, kamu boleh buat satu formula ataupun ikut formula yang cikgu bagi, iaitu formulanya nak tidur kena halau guru. Kita ambil pernyataan, tindak, kesan, harapan dan penegasan. Jadi kalau kamu mau nak tidur kena halau guru ni, pelajar mesti ingatlah, sebab waktu mengajar mesti kamu ada yang tidur. Betul atau tidak pelajar? Baiklah, kita akan membuat latihan bersama-sama dengan menggunakan soalan yang sebelumnya. Soalannya berkaitan dengan cara-cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Untuk ayat yang pertama, yaitu ayat kesimpulan dan menyatakan pernyataan umum, cikgu telah berikan 3 contoh. Ingat ya, formula yang kita perlu ingat yaitu nak tidur kena halau guru. Ada 5 ayat. Ayat pertama, tuntasnya terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sepanjang cuti persekolahan. Ayat kedua pula iaitu formula tidur ataupun tindakan pelajar. Oleh itu, ibu bapa haruslah memastikan pelajar atau anak-anak mereka memanfaatkan masa yang ada dengan pelbagai aktiviti yang berguna. Formula ketiga pula kena ataupun apakah kesan, ayat kesan. Sekiranya keadaan ini berlaku, maka pelajar akan memperoleh pengalaman yang banyak dan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mereka. Ibarat sambil menyelam minum air. Cikgu selitkan peribahasa atau ungkapan yang menariklah. Kemudian formula yang keempat, halau ataupun ayat harapan. Semoga dengan itu lahirnya pelajar yang lebih bertanggung jawab terhadap apa jua perkara. Dan ayat terakhir yaitu ayat penegasan, formulanya guru. Penegasan, jelaslah bahawa
Pentingnya memanfaatkan cuti persekolahan dengan baik agar ibu bapa tidak menyesal di kemudian hari. Bak kata peribahasa, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Cikgu selitkan juga ungkapan menarik. Kamu boleh selitkan pada mana-mana ayat yang sesuai lah. Jadi, mudahkan untuk menulis karangan ini, terutamanya jika kamu menggunakan teknik gerabak ilmu. Kepala, gerabak 1, 2, 3, dan ekor sebagai penutup karangan. Sekali lagi, Cikgu mau ingatkan, teknik ini hanya sebagai panduan jika pelajar mengalami kesukaran untuk menyusun ayat-ayat bagi membentuk sebuah perenggan. Cikgu harap segala ilmu yang telah Cikgu sampaikan akan memberi manfaat. Dan tidak lupa juga, Cikgu ingin berterima kasih kepada Cikgu Asna Ismail atas perkongsian video teknik gerabak tas yang sangat membantu sebagai rujukan Cikgu dan kita lah untuk formula teknik gerabak ilmu ini. Semua ilmu ini amat Cikgu hargai. Terima kasih semua kerana sudi menonton video ini. Bye.